Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan pembelajaran kita dengan tema 3, unit 8 dan hari ini kita akan belajar kemahiran menulis. Di SKP kita pada hari ini ialah 3.2.3 iaitu membanding bezakan dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara. Kalau kamu sudah bersedia, mari kita buka buku teks kita pada halaman 50 untuk membicarakan tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu tradisional dan moden. Baiklah, sebelum cikgu terlupa, mari kita semak dulu objektif pelajaran kita pada hari ini ya. Pada akhir sesi PDPR ini, cikgu harap kamu, murid-murid, dapat membanding bezakan dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara dengan betul dan tepat. Murid-murid dikategorikan berjaya jika dapat pertama menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 persamaan dan 2 perbezaan berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam petikan. Kamu juga dikategorikan berjaya jika kamu boleh melengkapkan peta buih berpandukan maklumat yang disediakan. Kedua-dua kriteria kejayaan ini merujuk kepada aktiviti yang akan kamu lakukan pada hari ini. Kalau tak silap cikgu, aktiviti 3A dan 3B dalam buku aktiviti. Mari kita beralih kepada kandungan pelajaran kita pada hari ini. Tajuk yang akan kita kupas pada hari ini ialah tradisional dan moden. Baiklah, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan tradisional dan moden? Semak slide cikgu seterusnya ya. Slide ini menunjukkan gambar aktiviti rekreasi air yang dilakukan dalam 2 zaman yang berbeza. Gambar yang pertama menunjukkan aktiviti rekreasi air yang dilakukan pada zaman dahulu ataupun zaman tradisional. Jadi pembuatan rakitnya agak unik ya sebab kamu tak boleh jumpa dah rakit ni pada zaman sekarang. Zaman sekarang, gambar yang kedua ini menunjukkan binaan rakit pada zaman moden. Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Mari kita tengok slide yang seterusnya. Dalam slide ini dan slide yang seterusnya, kita akan baca, kemudian cikgu akan bincang serta buat kupasan perenggan demi perenggan supaya awak mudah faham dan supaya maklumat yang cikgu sampaikan dapat awak fahami dengan jelas. Ya. Baik, dalam slide ini cikgu dah crop atau cikgu dah petik perenggan yang pertama dahulu ya. Jadi kita akan baca perenggan yang pertama dahulu sebelum kita buat apa-apa kupasan ya. Mari kita baca perenggan ini bersama-sama dengan Cikgu Sabah. Hanif dan datuknya menaiki rakit getah. Datuk berdayung sambil bercerita tentang pengalamannya berakit. Dahulu, Datuk sering berakit dengan rakit buluh. Datuk membuat rakit dengan batang buluh. Kemudinya, daripada sebatang buluh yang panjang.
Pada masa itu, jaket dan topi keselamatan mahal harganya. Rakit buluh Datuk kurang selamat kerana pernah terlerai setelah ikatannya terputus. Datuk terselamat kerana Datuk mahir berenang. Cerita Datuk. Jadi, ini adalah perenggan yang pertama. Ingat ya, dalam satu perenggan hanya terdapat satu idea utama dan beberapa idea sampingan bergantung kepada konten ataupun maklumat yang hendak disampaikan oleh penulis dalam perenggan tersebut. Baiklah, apakah dia idea utama yang hendak disampaikan dan apakah dia idea sampingan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam perenggan ini? Apa dia idea utamanya? Apa dia idea sampingannya? Baik, kamu harus faham bahawa idea utama dan idea yang disampaikan dalam perenggan ini itulah yang perlu kamu alihkan ke dalam peta buih ini. Segala maklumat yang terkandung dalam perenggan ini, idea utama dan idea sampingan kamu perlu alihkan ke dalam peta buih ini. Sudahkah diberi idea utama? Ataupun apa dia idea utama dalam petikan ni? Baik, cikgu beritahu. Idea utama adalah di sini. Dah diberi dah kat sini. Idea utama, tak payah nak cari-cari. Kamu dapat lihat tak gambar tu? Itu gambar apa? Ya, itu gambar rakit buluh. Sekarang petikan ini sebenarnya menceritakan tentang rakit buluh. Di mana letaknya idea utama tu? Mari kita baca. Di sini ya, dahulu Datuk sering berakit dengan rakit buluh. Jadi, idea utamanya adalah rakit buluh. Rakit buluh tu dah ada kat tengah-tengah ni. Dekat peta buih ni, kat tengah-tengah ni ialah gambar rakit buluh. Jadi, kalau di tengah-tengah ni idea utama, yang anak-anak buih-buih kat tepi ni kena tulis apa? Dah tentulah idea sampingan. Kat mana idea sampingan dalam petikan ni? Idea sampingan terletak selepas idea utama. Maksudnya selepas daripada ayat ini, kesemua kat sini sehinggalah berakhirnya perenggan yang pertama ini, di situlah terletaknya idea sampingan. Dan idea sampingan itulah yang perlu awak isi dalam buih-buih yang warna biru, warna kuning ini. Awak perlu mengalihkan idea ataupun maklumat dalam petikan ini, dalam perenggan pertama ni, awak alihkan maklumat itu ke dalam peta buih ini. Itulah yang sepatutnya awak lakukan untuk melengkapkan peta buih ni. Macam mana nak buat, cikgu? Tak reti. Tak reti ke? Kan kita dah belajar dulu. Baik, cikgu akan terangkan begini ya. Cikgu tak nak sentuh mengenai bahagian atas ni sebab ini sebenarnya kalau cikgu boleh simpulkan dengan agak ringkas, ini sebenarnya pendahuluan. Jadi kita tak nak sentuh tu lah sebab kita dah tahu dah idea utamanya kat tengah-tengah ni, gambar rakit buluh. Jadi kita nak bincangkan idea sampingannya
Bila kita nak tulis idea sampingan, awak tengoklah buih ni. Besar ke kecil? Kecil je kan? Jadi kalau kecil, tak payah tulis panjang-panjang. Tulis pendek-pendek je. Ringkas-ringkas je. Yang penting, message itu sampai. Maklumat itu sampai. Awak kena tulis dalam bahasa yang paling ringkas, tepat dan padat. Macam mana? Okey, kita kena cari kata kunci. Macam mana nak cari kata kunci? Mari kita baca perenggan ini dan cikgu akan cuba kupas supaya awak faham. Ya. Baik, Datuk membuat rakit dengan batang buluh. Kalau ayat dia yang ini adalah idea sampingan yang pertama, awak kena isi kat sini nombor 1 ni. Datuk membuat rakit dengan batang buluh. Bermakna rakit ini dibuat sendiri oleh Datuk. Maknanya buatan sendiri. Awak tulislah kat dalam buih ni. Buatan sendiri. Maka jadilah maklumat tu. Tentulah orang faham. Rakit buluh ni dibuat sendiri oleh Datuk. Itulah inti perenggan ni. Yang pertama. Yang kedua, baik, kemudinya daripada sebatang buluh yang panjang. Kemudi tu apa? Kemudi tu lebih kurang macam pendayung lah. Ya, pendayung. Jadi kalau pendayung tu boleh tak awak buat tulis kat sini? Sekarang apa yang cikgu nak jelaskan lagi sekali sebelum awak buat. Peta ya, buih yang warna biru cair ni, ya, buih yang warna biru cair ni awak perlu tuliskan ciri-ciri khas. Ya, ciri-ciri khas bagi rakit buluh sahaja. Maksudnya rakit buluh ada apa? Dia tak boleh ciri tu berkongsi, dia tak boleh. Jadi awak kena fahamkan betul-betul. Baik, tak payah tulis, kita tengok dulu. Kita tengok kat sini dulu ya. Pada masa itu, jaket dan topi keselamatan mahal harganya. Okey, itu yang seterusnya. Tapi kita tak tahu ni nak tulis kat mana. Maksudnya yang cikgu faham, mahal harganya. Rakit buluh mahal ke? Kan buluh tu boleh dapat dalam hutan, mahal ke rakit buluh ni? Okey. Awak fikir sendiri. Baik, kemudian kita baca lagi. Rakit buluh Datuk kurang selamat kerana pernah terlerai setelah ikatannya terputus. Yang ini masuk bahagian sebab, musabab, akibat. Jadi bolehlah tulis kat sini. Okey. Pertama, buatan sendiri. Kedua, kurang selamat. Okey. Yang ketiga, kenapa? Mahal ke harganya? Mahal harganya. Rakit buluh mahal harganya. Masuk kat sini. Boleh? Okey. Baik, yang kat kuning ni ialah inti atau idea sampingan yang dikongsi bersama-sama dengan petikan yang berikutnya. Jadi ada tak tadi mana-mana idea utama yang kita tak tulis? Kita boleh tulis kat sini. Tapi sebelum tulis, kita nak semak slide cikgu yang seterusnya. Sebelum kita ambil apa-apa keputusan untuk tulis. Baik, ini dah melentang pula ni. Okey, kita teruskan sesi ini. Untuk perenggan yang ini, ya, perenggan ini dia ada perenggan yang berikutnya lah ya.
Rakit getah. Mula-mula perkataan pertama dia dah sebut rakit getah dah. Jadi rakit getah ni lah bila dia sebut mula-mula pasal rakit getah, maknanya dah tentulah rakit getah ni idea utama. Jadi idea utama ni untuk perenggan ni kita dah tulis dah pindahkan maklumat tu dah ke sini. Ini gambar rakit getah. Okey, jadi kita dah pindahkan maklumat dekat sini untuk yang pertama. Awak perasan tak yang ni tadi ada tadi dekat slide sebelumnya kan, rekreasi di air. Maksudnya di sini rakit getah ni adalah rekreasi di air. Samalah juga dengan rakit buluh. Satu corak ataupun satu bentuk rekreasi di air. Jadi untuk yang bulatan kuning ni dia kongsi ya, ingat ya. Kongsi rakit getah pun kongsi, rakit buluh pun kongsi dua ni. Jadi sama-sama ada ciri-ciri tu. Baik. Yang idea utama tadi berbalik pada idea utama rakit getah. Jadi idea sampingan tu lah dalam petikan ni awak kena alihkan dalam buih-buih ni. Sama jugalah ada 3 buih. Awak kena lengkapkan macam mana nak cari idea utama dia ni. Idea sampingan dia nak cari kat mana? Bacalah, baca. Kita baca sama-sama. Rakit getah ini lebih selamat dan kukuh. Kacaulah tebuan ni. Nak baca pun susah, asyik gerak-gerak je. Ya? Okey. Dia geraklah, cikgu tak nampak. Okey, rakit getah ini lebih selamat dan kukuh. Jadi, maksudnya kat sini, idea sampingan dia dah tentulah awak nampak kan? Rakit getah. Boleh isi dekat sini. Yang ni boleh isi kat sini. Nak isi macam mana? Nak isi perkataan apa? Tak payah tulis panjang-panjang, tulis pendek-pendek je. Selamat dan kukuh. Itu ciri yang pertama atau idea sampingan yang pertama untuk rakit getah. Baik, tetapi harganya mahal. Dah keluar dah harganya mahal. Yang itu ciri seterusnya. Jadi, yang ini bolehlah tulis kat sini. Dekat buih yang nombor 2 ni. Yang ni tadi buih nombor 1. Buih nombor 2 tulislah kat sini. Apa tu nak tulis tu? Harganya mahal. Dah tak boleh tekan. Harganya mahal ni boleh masuk dalam ciri yang kedua. Bacalah lagi. Okey, baca lagi. Rakit getah juga mudah dikendalikan dengan pendayung. Okey. Kalau awak perasan, sebenarnya perkataan pendayung dan kemudi adalah perkataan yang ada membawa maksud yang sama. Jadi bila sama tu maknanya dia rakit getah dan rakit buluh ni berkongsi maklumat yang sama. Berkongsi maklumat yang sama kena tulis dekat warna kuning. Awak boleh tulislah pendayung ataupun kemudi ya, kat sini ya, pendayung atau kemudi digunakan oleh rakit getah dan rakit buluh. Tulis kat sini bahagian maklumat yang dikongsi bersama-sama. Kat sini nak tulis apa? Kat sini tak tahulah nak tulis apa, fikir sendiri. Awak fikir sendiri. Cikgu nak awak fikir sendiri untuk ruangan ni. Baiklah, kita tengok slide cikgu yang berikutnya.
Ni dia dah cantumkan, cikgu dah cantumkan, ada je. Benda ni yang kuning ni adalah maklumat yang dikongsi bersama-sama. Maksudnya benda tu ataupun idea sampingan tu ada pada rakit buluh dan idea sampingan tu juga ada pada rakit getah. Ingat ya, bahagian ni untuk maklumat yang dikongsi. Manakala buih-buih yang warna biru cair ni adalah maklumat atau ciri-ciri khas. Kalau kat sini ciri-ciri khas rakit buluh. Kalau kat sebelah sini ciri-ciri khas rakit getah. Jadi maklumat tu cikgu dah terangkan sebelum ni. Awak semak dan fahami betul-betul balik. Baiklah, kita terus kepada slide berikutnya. Yang ni kena buat. Memang kena buat. Cikgu sabar dah tulis dah. Nak buat macam mana? Ni ialah gambaran buku panjang. Kenapa garisannya jadi macam ni? Kenapa garisannya macam ni? Dia tak melintang. Sebab peta buih ni, peta buih berganda. Jadi dia pakai banyak spacing atau banyak ruangan. Awak perlu terbalikkan buku awak tu. Jadi melintang macam ni. Melintang macam ni, jangan lupa tulis. Tulislah hari Selasa. Buku awak ingat ya, awak buku biru yang panjang tu, awak buat melintang. Tulis hari Selasa. Kemudian kat tengah-tengah tu jangan lupa macam biasa kena tulis tajuk ni. Lepas tu muka surat berapa. Kemudian kena tulis juga tarikh. Tarikh awak buat latihan tu. Ni paling penting sekali ni, kemahiran ni paling penting. Kalau kelas cikgu sabar memang kena tulis kemahiran ni. Kemudian tulislah maklumat ni ya. Dan salin semua ni. Yang kat sini gambarnya awak lukislah kalau boleh lukis. Senang je. Yang lukis yang simple-simple awak lengkapkanlah. Sebenarnya petikan itu adalah bentuk idea utama dan idea sampingan yang awak pindahkan ke dalam bentuk peta buih berganda ni. Nampak? Peta buih ni dah jadi double dah. Tadi cikgu letak satu-satu, sekarang dah ada dua. Jadi cikgu nak awak buat macam ini dalam buku panjang. Baik, kita tengok slide seterusnya. Baik, dalam slide ini, ini adalah aktiviti pengukuhan yang perlu awak lakukan. Yang ini awak boleh jumpa dalam buku aktiviti awak, ya. Awak kena buka buku aktiviti awak pada halaman 56 dan 57. Ini muka surat 56. Okey. Yang ini muka surat 57. Cikgu akan terangkan dengan seberingkas dan cepat sebab dah lewat dah ni. Baiklah, macam biasa, nanti jangan lupa ya tulis hari, kemahiran dan tarikh. Okey, yang tu wajib ya. Baik, ini ialah maklumat yang telah diberikan kepada awak dalam bentuk peta buih berganda. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan ialah maklumat yang ini awak perlu pindahkan ke dalam ruangan kosong. Untuk yang pertama, persamaan antara sampan dan kayak. Sampan dan kayak juga salah satu bentuk rekreasi air. Jadi hari ini kita bincang tentang rekreasi je. Tadi rekreasi air yang pertama rakit. Kali ini rekreasi air sampan dan kayak pula. Tapi cikgu tak nak bincangkan dengan panjang lebar tentang ni. Cuma cikgu nak terangkan bagaimana cara awak nak buatnya.
Baik, bila dia sebut pasal persamaan, di mana letaknya maklumat persamaan tu? Awak kena ingat, awak kena isi 1, 2, 3. 3 tempat kosong tentang persamaan. Mana nak cari? Persamaan ini adalah maklumat yang dikongsi bersama ataupun idea sampingan yang dikongsi bersama oleh sampan dan kayak. Kat mana nak cari? Ni, sini duduk dia. Kedudukan maklumat yang dikongsi bersama tu letaknya kat tengah-tengah ni. Ada berapa tu? Cuba bilang. Cukup tak 3? 1, 2, 3. Maklumat ni lah yang awak kena pindahkan dekat sini. Pindahkan tu tulislah satu-satu. Jangan semua awak pergi tulis sekaligus. Tulis satu-satu. Baik, kemudian awak kena tengok pula perbezaan di antara kayak dan sampan. Kalau yang pertama sampan ni, awak tengoklah perbezaan dia. Ni yang pertama, ni yang kedua, yang ni idea sampingan yang ketiga. Awak cuma perlu pindahkan je. Pindahkan je lah maklumat tu kat sini. Nombor 1 sini. Yang kedua ni maklumat idea sampingan yang kedua ni awak pindahkan kat sini. Kemudian idea sampingan yang ketiga ni awak pindahkan dekat nombor 3 ni. Maka lengkaplah untuk bahagian sampan ni. Yang bahagian kayak pula, idea sampingan yang pertamanya alihkanlah ke ruangan kosong yang pertama. Begitu juga idea sampingan yang kedua. Dan begitu jugalah yang seterusnya. Awak lengkapkan aja. Tak susah pun. Awak baca, faham dan alihkan saja maklumat itu supaya tepat. Tapi kena baca ya arahan. Baiklah, kita tengok yang berikutnya. Yang ini macam mana? Kalau tadi awak dah alihkan maklumat itu ke dalam bentuk tulisan, kali ini awak kena ringkaskan pula bentuk maklumat ini ke dalam peta buih. Macam mana nak buat pula ni? Macam mana nak buat? Baik, cikgu terangkan begini. Kalau awak faham setiap perincian ini, contohnya yang pertama, ini bentuk riadah juga ya, tapi riadah di darat ya, bukan di air. Dia ada perbandingan, awak dikehendaki membuat perbandingan di antara papan roda dan kasut roda. Apa yang perlu awak buat ialah awak tulis maklumat atau idea. Ini idea utama dia papan roda ya, ingat ya. Ini idea dia kat sini papan roda ni awak tulis. Ni dah tulis dah ada gambar papan roda. Yang ini idea utama untuk kasut roda. Baik. Nak tulis idea sampingan sekarang ni. Semua ni ialah idea sampingan. Idea sampingan ni awak perlu alihkan ke dalam buih-buih ini. Baik, untuk bahagian yang tengah ini, ada berapa buih yang dikongsi bersama? Ada 1, ada 2. Bermakna ada 2 idea sampingan yang dikongsi bersama oleh papan roda dan kasut roda. Ada 2 idea sampingan yang dikongsi bersama. Macam mana nak kenal? Carilah perkataan yang serupa. Ya, huraian yang sama, awak tulislah di sini dan di sini. Baik, cikgu bantu begini ya. Papan roda perlu dicas. Untuk papan roda, ini papan roda yang pertama kat sini, perlu dicas. Awak tak perlu salin panjang-panjang. Awak salin tulisan yang berwarna hitam sahaja. Kemudian awak isilah kat sini. Okey. Untuk kasut roda, tulisan yang berwarna hitam ialah
perlu disarungkan pada kaki. Perlu ni tak payahlah tulis, tak warna hitam pekat pun. Yang warna hitam pekat ni, okey, yang warna hitam pekat ni dari sini, dari disarungkan ya pada kaki ni, setakat ni saja awak salin maklumat tu di sini. Okey. Yang kedua, mana pula menggunakan tenaga elektrik yang seterusnya? Yang ini, salinlah dekat buih yang berikutnya. Ingat ya, awak hanya perlu salin tulisan yang berwarna hitam. Untuk bahagian tengah-tengah ni, nanti awak akan jumpa kedua-dua ciri itu terdapat atau ciri-ciri itu terdapat dikongsi bersama oleh papan roda dan kasut roda. Baiklah, cikgu rasa cikgu dah bagi penerangan yang sangat terperinci untuk aktiviti ini. Jangan lupa tugasan awak sila buat dan hantar ke Padlet Cikgu Sabah. Cikgu rasa setakat ini dulu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat belajar.